Okay, so ini adalah locus. Contoh yang satu lagi saya nak tunjuk. Katakanlah kita ada tayar basikal. Okay, ni tayar basikal. Allah, saya ingatlah pula tayar basikal saya. Basikal ni cacat sikit. Okay, saya lukis tayar basikal. Okay, katakanlah dekat tayar basikal ni ada satu paku. Okay, paku tu warna merah dekat tayar ni. Okay, kemudian basikal ni saya kayuh ke depan. Okay, kayuh ke depan. Jadi agak-agak macam mana dia punya pergerakan locus bagi paku tersebut. Okay. Paku tersebut dia akan jadi macam ni. Bulatan. Bukan bulatannya, dia akan jadi macam ni. Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab tayar itu bergerak ke hadapan. Okey, dia tak statik je. Kalau tayar tu dia basikal tu dia statik, maksudnya kamu tongkat dia bagi basikal tu tak bergerak duduk kat situ je, tayar je berpusing, maka dia akan jadi bulatan. Tapi kalau basikal tu dia bergerak ke hadapan, maka dia akan jadi macam ni pergerakannya. Okey. Jadi saya rasa semua dah faham lah kot. Locus ni adalah dia punya arah pergerakan bagi sesuatu benda. Okey, jadi kita nak tengok hari ni locus ni ada 5 jenis kesemuanya. Okey, locus ada 5 jenis kesemuanya. Yang pertama adalah locus from one fixed point ataupun locus daripada satu titik yang tetap. Okey, contoh soalan. Draw or sketch a locus X which is always 4 cm from point point A. Okey, lukiskan satu locus X di mana jaraknya adalah sentiasa 4 cm daripada titik A. Okey, ini adalah titik A di tengah-tengah ini. Okey, jadi kita nak lukis locus X, pergerakan X tu yang jarak dia sentiasa 4 cm daripada A. Bila dia adalah satu locus yang jarak dia sama daripada satu titik tetap, maka yang ni adalah satu bulatan. Macam mana kamu nak buat? Kamu ukur dekat jangka lukis kamu 4 cm, kemudian kamu cucukkan kamu punya jarum pada titik A dan kamu buatkan satu bulatan. Okey. Okey. Ini adalah locus bagi satu titik yang tetap. Okey, ini adalah locus X. Okey. Ingat kalau ada satu titik saja dan dia cakap sentiasa 4 cm daripada satu titik, maka ini adalah locusnya. Ke mana-mana jarak dia pun semuanya adalah 4 cm. Okey, ke semua arah semuanya 4 cm, 4 cm dan 4 cm. Okey, ini adalah jenis locus yang pertama. Sekarang kita tengok jenis locus yang kedua. Okey, jenis locus yang kedua adalah locus from two fixed point. Okey, locus daripada dua titik yang sama. Okey, sekarang kita ada dua titik dan sekarang kita nak lukis satu locus yang dia bergerak sentiasa sama jaraknya daripada titik A dan juga titik B. Okey, draw or sketch a locus Y which is equidistant from point A and point B. Lukiskan satu locus Y di mana jaraknya sentiasa sama daripada titik A dan juga titik B. Okey, lag ke? Kalau lag tak apalah. Nanti kamu tengok recording saya tengah record ni, nanti kamu tengok recording dia, saya akan upload di YouTube. Okey. Jadi macam mana kita nak buat locus ni? Okey, locus ni berada di tengah-tengah di antara dua titik tersebut. Bila dia ada dua titik dan kita kena lukis satu locus yang sama jaraknya daripada titik A dan B, maka titik tersebut, locus tersebut berada di tengah-tengah di antara kedua titik tersebut. Maksudnya locus tu terletak di sini, di tengah-tengah di antara dua titik. Okey, yang ni kamu kena lukis dengan menggunakan jangka lukis. Macam mana nak guna jangka lukis? Okey, kamu ambil jangka lukis kamu cucukkan pada titik A dulu. Okey, kamu cucukkan pada titik A, kamu buka pensel kamu lebih daripada separuh panjang AB. Contoh ni adalah panjang AB, kamu buka lebih daripada separuh panjangnya. Okey, buka pensel sampai sini contohnya. Okey, kemudian kamu buat satu lengkuk dekat atas, satu lengkuk dekat bawah macam ni. Okey, saya tunjukkan dengan pen hijau. Kamu cucukkan pada A, bukakan dia lebih pada separuh pada panjang AB, tandakan satu lengkuk dekat atas, satu lengkuk dekat bawah. Kemudian kamu angkat jangka lukis kamu, cucukkan pada B, jangan ubah ukuran yang kamu tadi. Okey, tandakan satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Okey, gunakan jangka lukislah. Okey, dah siap. Kamu dapat lengkuk macam ni, sambungkan garisan tersebut di tengah-tengah X yang kamu buat tadi, lengkuk yang kamu buat tadi. Okey, jadilah macam ni. Maka yang terhasil ini adalah locus Y. Okey, jadi kalau kamu tak guna jangka lukis pun tolong ingat, kalau dia bagi dua titik dan kena lukis
locus yang di mana jaraknya adalah sentiasa sama daripada dua titik, maka locus dia adalah terletak di tengah-tengah macam ni. Okey, sekarang kita tengok jenis locus yang ketiga. Okey, locus from one straight line. Okey, kali ini kita nak lukis locus di mana dia jaraknya sentiasa sama daripada satu garisan yang lurus. Okay, draw or sketch a locus A which is always 3 cm from straight line XY. Lukiskan locus A di mana jaraknya sentiasa 3 cm daripada garisan XY. Ini adalah garisan XY. Okay, yang saya bulatkan ini adalah garisan XY dan kita nak lukis locus A di mana jarak dia adalah sentiasa 3 cm daripada garisan lurus XY ni. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena lukis satu garisan line jaraknya 3 cm daripada XY ni. Okey, kamu kena ambil pembaris, kamu ukur kat sini. Sini 3 cm. Kat sini pun 3 cm juga. Okey, kamu ambil pembaris, kamu ukurkan 3 cm, 3 cm dan kamu buat satu garisan yang sama panjang dengan XY tu tadi di sini. Okey. Okey, jadi ini adalah locus bagi A. Jaraknya sentiasa 3 cm daripada A. Tetapi kamu tak boleh lukis yang atas saja. Bawah ni pun kamu kena lukis juga. Ni 3 cm. Sini pun kena lukis 3 cm. Okey, 3 cm tu tak payah tulis. Okey, yang ni tak payah dilukis. Okey, yang sebulat-bulat ni tak payah dilukis. Kamu kena ukur sahaja. Okey, kamu kena ukur sahaja dan kamu buat satu garisan yang panjangnya sama macam panjang XY di mana jarak kat sini semuanya 3 cm. Maka ini semua adalah locus bagi A. Okey, jadi jaraknya sentiasa 3 cm daripada XY. Okey, ini adalah locus yang ketiga. Okey, sekarang kita tengok locus yang keempat. Locus from a pair of parallel lines. Tadi ada satu je garisan. Okey, locus yang daripada satu je garisan. Sekarang ada dua garisan. Draw or sketch a locus A which is always equidistant from line PQ and line RS. Okey, sekarang kita nak lukis satu locus yang jaraknya sentiasa sama daripada garisan lurus PQ dan juga garisan lurus RS. Okey, jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, locus yang sentiasa sama daripada PQ dan juga RS, dia punya jarak. Okey, jadi locusnya macam kita buat yang locus yang kedua tadi. Okey, locus yang kedua tadi macam ni. Okey, ini adalah locus yang kedua. Bila kita ada dua titik yang tetap, locusnya terletak di tengah-tengah macam ni. Jadi benda ni juga terpakai untuk locus yang keempat. Okey, locus keempat ni beza dia dengan yang titik tadi adalah dia gaya lurus, itu saja. Tapi locusnya adalah sama, iaitu locusnya terletak di tengah-tengah di antara dua garisan tersebut. Kita ada PQ, kita ada RS. Okey, locus dia terletak di tengah-tengah supaya jaraknya sentiasa sama kat PQ dan juga RS. Jadi kamu kena ukurlah. Katakanlah panjang daripada PQ nak ke RS ni adalah 10 cm, katakanlah. Jadi locus tu yang kamu kena lukis di tengah-tengah ni, locus A yang kamu kena lukis tu, jaraknya mesti dekat sini mesti 5 cm dan dekat sini mesti 5 cm. Okey, jadi dekat sini ini adalah locus A. Okey, locus A terletak di antara PQ dan juga RS. Okey, sekarang kita tengok yang terakhir. Okey, jenis locus yang terakhir, locus from two intersecting lines. Okey, locus yang terletak di antara dua garisan yang bersilang. Okey, kat sini kita ada dua garisan bersilang, garisan AB dan juga garisan BC. Kat sini. Okay, draw or sketch a locus which the distance from line AB and line BC is always the same. Sekarang kita nak lukis satu locus di mana locus itu terletak sama jaraknya di antara garisan AB dan juga garisan BC. Okey, ni garisan AB, ni adalah garisan BC. Locusnya terletak di tengah-tengah di antara garisan tersebut, iaitu di sini. Ini adalah locus bagi yang terletak di antara sama di antara garisan AB dan juga garisan BC. Jadi macam mana nak lukis garisan ini? Garisan ini kamu boleh lukis dengan menggunakan bisector of an angle. Kamu dah buat benda ni waktu kamu form 1 dulu. Okay, jadi cara nak lukis garisan tersebut adalah kamu ambil jangka lukis kamu cucukkan pada B. Okay, kamu cucukkan pada B, kamu buka sikit jangka lukis kamu tandakan satu lengkok di atas garisan AB macam ni dan satu lengkok di atas garisan BC macam ni. Okay, lengkok tersebut
mestilah sama jarak. Kamu cucuk kat B, buka sikit, tanda satu lengkuk pada garisan AB, satu lengkuk pada garisan BC. Okey, kemudian kamu cucukkan pada persilangan lengkuk yang kamu buat tadi, yang saya tandakan ni. Okey, sini Sini. Kemudian kamu buat satu lengkuk di sini. Okey, kemudian kamu cucuk pula di sini, yang kawasan sebulat dekat ni, persilangan dia, dan kamu buat satu lengkuk di sini. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, kemudian kamu sambungkan garisan daripada B melalui persilangan X yang terhasil tersebut. Maka ini adalah locus yang jaraknya sentiasa sama daripada garisan AB dan juga garisan BC. Locusnya terletak di tengah-tengah garisan tersebut. Okey, sekarang kita nak bincang soalan. Okey, kita nak bincang soalan yang kamu dah buat tadi. Okey, matematik kata 3 bahagian A. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah roda Ferris. Titik Q ditandakan pada satu kabin. Okey, saya baca bahasa Melayu pula dah. Kita bahasa Inggeris, lupa. The diagram below shows a Ferris wheel. Point Q is marked on a cabin. Okey, ini adalah titik Q. Okey, state the locus of point Q. Jadi bila Ferris wheel ni bergerak, apa bentuk dia? Apa bentuk yang akan terhasil? Bentuk pergerakan Q tu. Okey, dia akan jadi sebuah bulatan. Okey, Q ni dia berpusing. Okey, dia berpusing statik. Okey, dia berpusing statik. Jadi dia akan jadi sebuah bulatan. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Okey. The diagram below shows a rectangular cupboard is joined to a pole PQ. Okey, ini adalah satu cupboard. Okey, ini cupboard yang telah dilekatkan pada satu tiang PQ. Apakah bentuk yang akan terhasil apabila cupboard itu diputarkan 360 mengelilingi tiang PQ? Okey, ni cupboard ni dipusingkan pada kita ambil tiang PQ tu, kita pusing dia. Okey, kita pusing ke sini. Jadi bentuk apa yang akan terhasil tu? Kita tengok jawapan dia. Okey, jadi bentuk yang akan terhasil adakah cuboid, cube, frustum ataupun silinder? Okay, bentuk yang akan terhasil adalah sebuah silinder sebab dia pusing kan. Jadi bila dia pusing akan terhasil sebuah bentuk silinder. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga. Okey, apakah locus yang terbentuk bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap? What is the locus form for a point that is equidistant from two fixed point? Okey, macam saya cakap tadi, two fixed point. Kat sini ada titik A, ni ada titik B. Locus dia kat mana? Locus dia adalah di tengah-tengah di antara garisan AB tersebut. Jadi yang mana yang sesuai dengan yang ni? Okay, kita baca yang pertama. The perpendicular bisector of the line connecting of the two fixed point. Okey, ni yang ni adalah perpendicular bisector of point AB. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, confirm A. Okey, kita baca yang B pula. A straight line parallel to the straight line connecting to the two fixed point. Gaya lurus yang sering, gaya lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Benda ni saya pun tak faham B ni. Okey, C. Bulatan yang masing-masing berpusat dua titik tetap. Okey, dekat ni yang C ni macam ni jawapan dia. Bulat-bulat kat sini. Titik tetap. Okey, C pun bukan juga dan D pembahagi dua sama sudut bagi dua titik tetap itu. Okey, D pun salah juga. Jawapan dia A, pembahagi dua sama seranjang bagi gaya lurus yang menyambungkan dua titik tetap. Kita ada A, B. Dia punya garisan adalah di tengah-tengah. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 4. Which of the following situations form a locus in the shape of an arc? Antara berikut yang manakah menghasilkan locus berbentuk lengkung? A, satu titik pada roket yang sedang dilancarkan. Okey, A akan jadi straight line macam ni ke atas. Okey, B pula, a point on a boy playing swing. Okey, dia main buaian. Jadi locus yang akan terhasil adalah lengkungan macam ni. Okey, kita main buaian kan? Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi dia akan jadi satu lengkungan. C, a point on the toy car that move down on a slanting plane. Jadi akan jadi macam ni. Locus dia akan turun macam ni ke bawah. Okey. Ini ada dia punya locus untuk C. Dan D, satu titik pada tayar basikal yang sedang bergerak. Okey, dia akan jadi macam ni. Ini adalah locus bagi satu titik pada tayar basikal yang sedang bergerak. Okey, jadi jawapan dia yang mana? Jawapan dia adalah B. Okey. Sekarang kita tengok yang kelima. Okay, in the diagram below, PQRS is a square. Okay, ini adalah PQRS.
Which of the following points labeled A, B, C, D is 6 cm from P and more than 2 cm from line RS? Okay, di antara titik A, B, C, D, yang manakah adalah 6 cm daripada P dan lebih daripada 3 cm from line RS? Okay, ini kena fikir sikit. Ada dua benda dekat sini. Okay, ini adalah line P. Okay, ini adalah 6 cm. Okay, panjang QR, PQ, SR dan juga PS adalah 6 cm. Okey. Jadi ini adalah garisan 6 cm daripada P. Okey, ini adalah garisan 6 cm daripada P. Maksudnya maksudnya kat sini B dengan A dah terkeluar dah. Sebab B dengan A ni adalah kurang daripada 6 cm. Okey. A dengan B kurang daripada 6 cm daripada P. Jadi titik yang mungkin hanyalah titik C dan juga titik D sahaja sekarang ni. Okey, syarat yang kedua dia cakap lebih daripada 3 cm dari garis RS. Okey, ini adalah garis RS. Ini adalah 6 cm. Jadi lebih pada 3 cm maksudnya dekat C. Okey, 3 cm separuh. Okey, 3 cm tu separuh daripada QR RQ ni. Jadi yang lebih daripada 3 cm daripada line RS adalah titik C. D ni tak boleh sebab kurang daripada 3 cm. So jawapan dia kat sini adalah titik C. Okey, saya ulang semula. Okey, saya ulang semula. Yang pertama dia cakap pilih satu titik di mana jaraknya adalah 6 cm daripada P. Okey, ini adalah P. 6 cm daripada P adalah ke sini. Ini adalah 6 cm Nampak ni, P ke Q adalah 6 cm. Okey, ini adalah garisan 6 cm daripada P. Lengkungan yang saya lukis ni adalah 6 cm daripada P. Okey, jadi automatik A dengan B terkeluar sebab dia adalah kurang daripada 6 cm daripada P. So kita tengok hanya D dan juga C sahaja. Okey, sekarang syarat yang kedua dia cakap titik tersebut adalah berjarak lebih daripada 3 cm daripada RS. Okey, ini RS. Okey, sini adalah 6 cm. Okey, RQ adalah 6 cm. 3 cm adalah separuh daripada RQ. Okey, maksudnya D ni nak ke RS, dia adalah kurang pada 3 cm. C lebih pada 3 cm sebab 3 cm ini adalah separuh pada QR. So jawapan dia yang 6 cm daripada P dan lebih daripada 3 cm RS hanyalah C sahaja. Okey, so ada masalah untuk bahagian A, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada, kita proceed ke bahagian B. Okey, bahagian B. Sketch the locus of a point on the tip of minute hand. Okey, lakarkan locus bagi satu titik pada hujung jarum minit. Okey, maksudnya ni kita ada jam. Okey, jam saya bentuk lonjong pula. Okey, tak kisahlah. Okay, ini adalah jarum minit, ni jarum jam. Okey, lagging sikit. Okey. Okey, jadi kita ada satu titik pada hujung jarum minit. Okey, saya tandakan dengan warna hijau ni. Okey, jadi apa locus dia kalau jam ni bergerak? Locus dia akan jadi satu bulatan macam ni. Okey, bila jarum jam tu berpusing, dia akan jadi satu bulatan. Okey, jangan lukis jam ni. Okey, jam ni bukan jawapannya. Ini bukan jawapannya. Jawapannya adalah satu bulatan. Saya lukiskan dengan pen warna purple ni. Ambil jangka lukis. Tak kisah berapa saiz dia, lukiskan satu bulatan. Okey, tak kisahlah panjang mana. Yang penting kamu lukis satu bulatan dengan menggunakan jangka lukis. Jangan buat freehand pula nanti buat bulat-bulat jadi bentuk macam ni. Ni tak terima ya. Kena guna jangka lukis. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Okey. State the object form when the shaded region is rotated through 360 about the x-axis. Okey, apakah bentuk yang akan terhasil apabila yang ni, bentuk ni, lengkungan ni dipusingkan 360 darjah mengikut paksi X. Maksudnya dia pusing kat sini. Okey, kita ambil paksi X tu, kita pusingkan. Anggap X ni adalah satu lidi. Okey, anggap paksi X ni satu lidi, kita pusingkan paksi X tu 360 darjah. So bentuk yang akan terhasil adalah hemisphere. Okey, bentuk yang akan terhasil adalah hemisphere. Dia akan jadi satu bentuk macam ni lah. Okey, 3 dimensi. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk kedua, hemisphere. Okey, kita tengok soalan yang ketiga untuk bahagian B. Okey, nyatakan lokus bagi sebiji bola yang dibalingkan ke dalam jaring oleh seorang pemain bola keranjang.
State the locus of a ball that is thrown into a net by a basketball player. So locus dia akan jadi bentuk apa? NR. Okey, satu lengkungan. Tulis NR, satu lengkungan. Okey, ni jawapan dia. Jangan tulis, jangan pergi lukis pula. Okey, lukis tak dapat jawapan. Okey, sebab dia cakap kat sini nyatakan. Okey, soalan dia adalah nyatakan. Jadi kamu kena state, okey, NR, satu lengkungan. Tolong tulis dalam bahasa Inggeris ya, bahasa Melayu tidak diterima. Okey, settle bahagian A dan juga bahagian B. Kita tengok bahagian C. Okey, ini adalah soalan yang paling kerap naik dalam kamu punya PT3. Confirm ada lah yang PT3. Tapi sebabkan kamu tak ada PT3, so mungkin akan naik dalam SPM. Okey, tolong ingat ya, nanti SPM, semua yang kamu belajar dari Form 1 sampai Form 5 akan naik dalam matematik ya. Itu bukan waktu Form 4, Form 5 je. Bila kamu Form 1 sampai Form 5 akan naik dalam kamu punya matematik SPM, tingkatan 5 nanti. Okey, jadi tolong tengok betul-betul. Okey, rajah di ruang jawapan ialah sebuah heksagon sekata PQRSTU. X dan Y ialah dua titik yang bergerak di dalam heksagon itu. Okey, saya besarkan sikit. Saya kecilkan sikit. Okey, ni adalah sebuah heksagon. Okey, PQRSTU. Okey, sebuah heksagon. X dan Y ialah dua titik yang bergerak. Maksudnya X dengan Y ni adalah locus benda yang bergerak di dalam heksagon ini sahaja. Okey. Pada rajah itu, lukis. On diagram, draw. Locus bagi titik X dengan keadaan PX sama dengan XR. Jarak P nak ke X sama jarak dengan X nak ke R. Jadi kat sini kita tengok X ni adalah dia punya locus. Okay, key point dia kat sini. X ni adalah dia punya locus. P dan R adalah dua titik tetap. P dan R adalah dua titik tetap. Jadi dekat mana locus dia agak-agak? Tadi kita dah buat. Okay, tadi kita dah buat. Bila kita ada dua titik yang tetap, locusnya terletak di tengah-tengah di antara dua titik tetap tersebut. Okey, lagi sekali saya baca soalan. Locus bagi titik X dengan keadaan PX sama dengan XR. X tu adalah locus, kamu boleh hapuskan X tu. Hapuskan X, jadi kamu akan nampak huruf P dengan R. Jadi P dengan R itu adalah dua titik yang tetap, maka locusnya terletak di tengah-tengah antara P dan juga R. Okey, jadi lukiskan locus tersebut dengan menggunakan pembaris. Okey, straight line. Okey, jangan keluar daripada kotak. Sebab apa tak boleh keluar daripada kotak heksagon tersebut? Sebab dia cakap X dengan Y adalah bergerak di dalam heksagon itu sahaja. Jadi lukiskan dalam heksagon ini sahaja. Maka ini adalah locus X. Kena labelkan ya. Kena labelkan ini adalah locus X. Okey, soalan yang kedua. Lukis locus bagi titik Y dengan keadaan TY sama dengan TS. Okey, jarak maksudnya kat sini, jarak T nak ke Y sama jarak dengan T nak ke S. Maksudnya kat sini, ini adalah jarak ni T nak ke S yang saya tandakan dengan yang laser merah ni. Ini adalah jarak TS. Jadi, jarak T nak ke Y adalah sama jarak dengan TS ni. Maksudnya, ini adalah locus bagi Y. Okey. Kamu ukur jarak TS ni, maka ini adalah locus bagi Y. Okey, locus bagi Y adalah di sini dengan menggunakan jangka lukis. Allah. Jadi macam ni. Okey, ni adalah T ni adalah satu titik yang tetap. Okey, T ni adalah satu titik yang tetap. Jadi dia punya locus adalah sama jarak dengan T nak ke S. Kamu ukur jarak T nak ke S ni, kemudian kamu buat satu lengkungan di sini. Jadi jaraknya sentiasa sama dengan jarak T nak ke S macam ni. Okey. So, ini adalah locus bagi Y. Okey, labelkan dia locus Y. Okey, soalan yang terakhir, tandakan dengan simbol X persilangan bagi locus X dan juga locus Y. Okey, tu locus X dan locus Y persilangan dia adalah di sini. Kamu bulatkan dan letakkan simbol X. Okey, ini adalah cara untuk menjawab soalan nombor 1. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okey, rajah di ruang jawapan dilukis di grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Titik P, Q dan R ialah 3 titik yang bergerak dalam segi 4 sama itu. Okey, jadi ada 3 locus kat sini, P, Q, R bergerak dalam rajah kat bawah ni. Okey. Soalan dia.
P ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya ialah sentiasa sama dari garis CE dan juga GE. Okey, P ni bergerak sentiasa sama daripada garis lurus CE dan juga GE. Okey, jadi kita tengok dekat mana CE, dekat mana GE. Ini adalah CE. Okey, ni adalah GE. Okey, saya dah highlight kan, ini adalah CE, ini adalah GE. Jadi ini adalah locus yang kelima kita belajar tadi. Locus yang kelima, di mana ini adalah locus pada intersecting line. Locus pada intersecting line adalah di tengah-tengah di antara intersecting line tersebut, iaitu di sini. Okey, lagi sekali soalan, ini adalah CE dan ini adalah GE. Okey, locus untuk intersecting line adalah di tengah-tengah di antara intersecting line tersebut, iaitu di sini. Okey, jadi itu adalah locus dia. Sekarang kita tengok soalan dia. Dengan menggunakan huruf dalam rajah. Ni. Dengan menggunakan huruf dalam rajah, nyatakan locus bagi titik P. Dia tak suruh lukis. Okey, dia tak suruh lukis, dia suruh dengan menggunakan huruf dalam rajah. Jadi locusnya tadi kat sini. Okey, locusnya tadi kat sini. Jadi huruf dia adalah huruf A, J, E. Ni, arisan ni adalah huruf A, J, E. Jadi jawapan dia kat sini adalah A, J, E ataupun E, J, A. Okey. Bila dia suruh dengan menggunakan huruf, kamu kena tulis huruf. Tak perlu dilukis. Okey. Ini adalah locus bagi locus P. Okey. Soalan yang kedua. Pada rajah di ruang jawapan, on diagram in the answer space, lukis locus point Q yang bergerak dengan keadaan jarak dari titik J ialah 5 unit. Okey, jadi ini adalah titik pada satu titik yang tetap. Okey, jadi ini pada satu titik yang tetap, maka dia akan jadi satu bulatan. Berapa jarak dia? Jarak dia adalah 5 unit. Okey, ini adalah satu titik tetap J, jaraknya adalah 5 unit. Jadi kamu ukur jangka lukis kamu 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ukur jangka lukis kamu 5 unit. Okey, cucuk jangka lukis kamu pada J, kemudian pensel kamu pada B. Okey, 5 unit. Kat B tu 5 unit daripada J, maka dia akan jadi satu bulatan macam ni. Ini adalah locus Q. Labelkan locus Q. Sentiasa 5 unit daripada titik J. Sini 5 unit, 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 sini pun 5 unit. Okey, sentiasa 5 unit daripada titik J. Okey, ini adalah locus Q. Seterusnya, soalan nombor 2. Lukis locus bagi titik R yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 8 unit dari titik A. Okey, ini pun sama juga, berjarak tetap daripada satu titik. Okey, ini adalah titik A dan dia adalah 8 unit. Jadi kamu ambil jangka lukis kamu, ukur 8 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kamu ukur 8 unit. Okey, kamu cucuk jangka lukis kamu pada A dan pensel kamu pada 8 unit kat sini macam saya labelkan. Okey, kemudian dah 8 unit, kamu buat satu lengkungan macam ni. Okey, dia akan jadi satu lengkungan yang berjarak 8 unit. Sini 8 unit. Sini pun 8 unit. Sini pun 8 unit. Sini pun 8 unit. Sini pun 8 unit. Okey. Settle untuk soalan nombor 2. Sekarang nombor 3. Tandakan dengan simbol X kedudukan bagi semua persilangan bagi locus Q dan juga locus R. Jadi persilangan dia ada pada dua tempat, iaitu di sini, saya tandakan dengan pen hijau, dan satu lagi dekat sini. Okey, settle. Jadi selesai untuk soalan nombor 2. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 3. Okey, rajah di ruang jawapan ialah sebuah segitiga sama sisi ABC. Okey, ini adalah sebuah segitiga ABC dekat sini. Okey, P dan Q ialah titik-titik yang bergerak di dalam sebuah segitiga itu. Jadi ada dua titik sahaja yang bergerak dalam sebuah segitiga ini, P dan Q. Okey, sekarang locus P ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik B dan C ialah sentiasa sama. B dan C. Okey, jika B dan juga C, maka ini adalah satu locus pada dua titik yang tetap. Jadi locusnya adalah
di tengah-tengah di antara B dan juga C. Maka yang ni kamu kena buat pembahagi dua sama serenjang. Macam mana nak buat pembahagi dua sama serenjang? Lagi sekali saya ulang. Cucukkan pada C ataupun kamu nak cucukkan pada B pun boleh. Okey, cucukkan pada C. Okey, kamu punya jangka lukis, kemudian kamu buka lebih pada separuh panjang BC. Okey, contoh ni adalah panjang BC. Kamu buka jangka lukis kamu lebih pada separuh. Contoh macam ni. Okey, buka jangka lukis kamu dan tandakan satu lengkungan ke atas macam ni. Satu lengkungan dekat bawah macam ni. Okey, kemudian kamu angkat jangka lukis kamu, cucuk pula pada B, tandakan satu lengkungan di atas dan satu lengkungan di bawah macam ni. Okey. Lepas dah siap kamu punya lengkungan tersebut, maka sambungkanlah garisan. Okey, sebabkan saya tak guna jangka lukis, sudah dapat tak betul lah ni. Okey, kemudian sambungkan garisan. Macam ni. Sepatutnya dia akan melalui EA, garisan itu akan melalui EA di tengah-tengah di antara garisan BC tersebut. Saya buat tak tengah. Tapi fahamlah Maka locus P tersebut mesti berada di tengah-tengah di antara titik B dan juga titik C. Okay, dan labelkan ini sebagai locus P. Okay, kemudian kita tengok soalan nombor 2, locus Q. Locus Q ialah titik yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 4 cm daripada titik C. Okay. Jadi ini adalah locus pada satu titik yang tetap. Okay, ini adalah titik C dan dia sentiasa 4 cm daripada C. Kamu ambil jangka lukis kamu, ukur 4 cm. Okay, ambil jangka lukis, ukur 4 cm, cucukkan pada C. Kemudian kamu buat satu lengkungan 4 cm. Maka dia akan jadi macam inilah lebih kurang. Saya tak tahu macam mana, jadi macam inilah caranya contoh. Okay. Cucukkan pada C, ukur 4 cm dan buat satu lengkungan. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Dan yang soalan yang terakhir dia cakap tandakan dengan simbol X kedudukan bagi persilangan locus P dan juga locus Q. Jadi persilangan dia adalah di sini, kamu bulatkan dan tandakan X. Okey. Waktu kamu lukis, tolong jangan buat macam saya ni. Garisan dia dah bertindik. Nampak? Okey, tolong buat satu garisan yang clean, jangan bertindik, jangan bercomot-comot macam ni. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita menjawab soalan locus. Jadi siapa yang belum jawab soalan locus ni, tolong jawab dan siapkan dan tolong hantarkan di dalam GC sebelum pukul 2. Okey, sudah ajar dah soalan 1, 2, 3 semua ni sudah ajar dan tolong jawab dan hantarkan di dalam GC. Kalau ada apa-apa masalah boleh tengok balik recording ni, saya akan uploadkan dalam YouTube kejap lagi yang kamu boleh tengok balik cara nak buat dia. Okey, ada apa-apa nak tanya ke sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini? Ada apa nak tanya? Okey, kalau tak ada, jadi kamu boleh keluar pada Zoom ni dan tolong isi exit tiket pada hari ini dan boleh sambung buat latihan sampai pukul 9.30 dan hantarkan kamu punya kerja tu di dalam GC sebelum pukul 2. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.